nak share dengan siapa. Sebab kalau aku share, kalau macam aku marah ke kan, aku ni label sebagai apa? Memberontak kan. Tapi itulah hakikatnya. Bila aku share, aku di label sebagai memberontak. Aku tak share, aku rosak. So apa je pilihan yang aku ada? Aku tulis diary ni, baca di sindir-sindir. So aku tak ada pilihan. Bila masuk sekolah menengah, aku ingat benda dah berakhir. But not, benda tak berakhir. Benda keep on going. Diorang still macam tak suka dengan aku. Ada kawan yang bully aku, yang pergunakan aku untuk hanya just macam untuk kebaikan aku kan. They just use me untuk kebaikan diorang. Diorang suruh aku angkat beg, diorang suruh aku siapkan kerja sekolah diorang. Benda tu happen. Benda tu memang happen. And kalau kau rasa macam sekolah tu selamat, no. School is not a safe place. Tak selamat. Diorang bully aku kan. Masa aku sekolah rendah, diorang bully aku. Aku cakap je kat cikgu, tapi cikgu tak nak dengar. Cikgu tak peduli. So, what can I do? Hadap je lah. Just because diorang tak physically bully aku, diorang mentally bully aku. So benda tak nampak, tak ada nampak berdarah, tak nampak apa. So siapa je nak percaya, betul tak? Bila aku sekolah menengah, benda still lagi berlaku. Macam kawan-kawan aku, ada yang bully, ada yang palau. Diorang still call aku, ejek aku. Hi Auni, do you still remember me? Both Auni. Aku tak tahu apa masalah korang dengan aku. Aku tak tahu apa masalah, tapi korang memang benci aku. Aku tak tahu dosa apa yang aku dah buat dengan korang. But yeah, do you remember me? And thank you. Your parent must be proud of you. Sebab rosakkan mental orang, rosakkan orang punya mindset, rosakkan orang punya kebahagiaan, buat orang hidup dalam macam takut. And thank you. Semoga Allah balas yang sepatutnya, dan semoga dilimpahi dengan kebahagiaan. Okay? Aku still ingat tu. Diorang tak suka aku, tapi bila aku pergi Indonesia, tolong belikan ni, tolong belikan tu, tolong. Bila macam dulu aku sekolah, aku pengawas. Masa aku form 1, aku pengawas. Bila aku macam diorang tak cukup orang, baru diorang panggil aku. Boleh tak tolong jadi pengacara? Sebab tak ada siapa nak jadi pengacara. Do you still remember me? Sakit. Sumpah sakit. But I got nobody to tell, right? Itu belum lagi. Diorang buat mulut kat sini benci aku. Sini pergi buka pula, pergi sebarkan cerita buruk-buruk dekat cikgu anti aku. Diorang berjaya buat aku sampai aku berhenti jadi pengawas. Aku letak surat peletakan jawatan sebagai pengawas. Thank you. You did it. Big clap for you. Semoga benda ni tak kena dekat anak korang juga. Thank you. Bila aku masuk KV pun aku kena, aku tak tahu. Like first day lagi aku masuk, sini dah cakap aku kerek. Maybe sebab muka aku. I can't do anything with my face. This is my face. Kalau muka aku kerek, I don't know. This is my face. I can't do anything with it. Tapi bila aku macam pakai macam jubah lebih sikit, cantik sikit daripada ni, budak-budak hipster. Diorang pernah ajak aku bergaduh. Nak jumpa lepas isyak belakang surau. Aku pergi. Tapi tak ada seorang pun yang datang. So hi. Bangga tak bully orang? Bangga tak kecam-kecam orang? Bangga tak? Thank you untuk rosakkan orang. And baru-baru ni macam aku cakap tadi, aku macam mental breakdown. Aku ada
I receive like a lot of DMs and WhatsApp daripada kawan-kawan aku yang tak pernah rapat pun. And for all of the good words, thank you. I really need that time. And thank you. Semoga Allah balas semua kata-kata yang baik tu dekat korang. Okay, thank you so much. And ada aku baca, ada yang aku tak habis baca lagi. But anyway, thank you. And yeah, aku nak share sikit opinion aku kenapa isu mental health ni tak boleh dikaitkan dengan agama. Like, kalau orang tu depressed, pergi semayang, pergi mengaji, pergi solat. Okay? Yelah, betul lah mengaji, solat, semua tu ada kena mengena apa semua, like sedikit sebanyak boleh membantu, but dia bukan fully recover. It didn't work like that. Sebab macam ni lah, aku adalah seorang kawan, and if you see this, sorry, but you are kind. Maybe cara you agak kasar, but it's okay. Don't worry, you still my friend. And yelah, dia macam dia more sikit lah kepada agama. And yeah, dia WhatsApp aku dulu, and dia screenshot IG story aku, and dia reply kan. Okay, first dia cakap lah macam you deserve better, semua. And then dia cakap macam ni, setiap kali jadi macam ni, cuba dekatkan diri dengan Allah, tahajud, bersolat taubat, mohon ketenangan, nangis sepuasnya. Quran jangan tinggal, baca walaupun satu ayat. Aku minta maaf lepas habis. Lepas tu aku cakap lah, it just aku asking bukan sebab aku nak mempersoalkan Allah. Cuma mungkin kalau dengar macam orang tak ada akidah, tapi aku just tanya, and aku harap orang tu balas, sebab mungkin time tu fikiran aku negatif. Tapi bila orang balas dengan cara yang negatif, it worse the situation lah kan. Sebab kita tahu Islam ni lembut. And aku tanya, cuma kadang-kadang aku tak faham kenapa orang cakap dekat aku, Allah takkan uji hamba dia di luar kemampuan, tapi kenapa ramai yang bunuh diri? Kenapa? Macam tu. Aku tanya macam tu. Aku cakap, ya betul kena solat, zikir, Al-Quran. Aku buat, bukan aku tak buat. Tapi kenapa bantuan daripada dia lambat sangat sampai? Maksudnya macam tu lah. Ibarat hang lapar, lepas tu hang minta aku nasi. Aku kata boleh, tapi hang kena lari padang rugby 3 pusingan. Tapi sebenarnya hang dah tak mampu. Tapi sebab hang terlalu nakkan juga, hang berlari, tak sampai 2 pusingan hang rebah. Time tu baru aku bagi nasi. Berguna ke? Aku cakap macam tu kat dia. Sama juga macam orang yang solat minta bantuan. Dia dah minta bantuan daripada Allah, orang sekeliling ni, tapi tak ada seorang pun yang nak tolong. Sampai dah dia putuskan untuk bunuh diri. Dan tiba time tu lah orang bagi bantuan. Orang cakap kalau minta diorang akan bagi, padahal orang tu dah malu raya minta tolong. Tak siapa nak tolong. Bila orang tu dah tak ada, semua gigi nak bagi bantuan. Time tu apa gunanya? Okay, mungkin korang tak faham kan? Okay, macam ni. Yelah, contoh lah kan. Contoh, aku ada masalah duit. And aku minta pinjam dekat orang sekeliling aku. Oh, tak boleh. And then aku like bersujud dengan Allah macam, ya Allah, aku tolong lah. Like every day. And yelah, masa berjalan, hari pun berjalan. And keadaan makin menghimpit aku, sampai aku macam dah putus asa. Padahal aku dah minta tolong ni daripada orang sekeliling. Dia dah sampai tahap aku putus asa. Then aku bunuh diri. Contoh, aku bunuh diri, aku terjun Jambatan Pulau Pinang. Macam kalau korang ada tengok TikTok, like banyak gila sekarang orang bunuh diri, ada pelajar bunuh diri tapi kena masuk jail lah, aku tak tahu kenapa. Orang terjun Jambatan Pulau Pinang tu pun alhamdulillah dia selamat, tapi kena masuk jail, and aku tak tahu kenapa. Tapi dia macam ni lah. Tapi kenapa bila aku dah bunuh diri,
Time tu orang macam, oh kalau lah dia minta kat aku, mesti aku bagi apa semua. Time dia dah mati, like baru orang macam bagi family dia macam banyak duit. Kenapa masih dia hidup, dia macam merayu-rayu minta tolong, tak ada siapa nak tolong. Maksud aku macam tu lah. Lepas tu aku cakap lah, sama macam aku, kadang aku tersepit, aku rasa sunyi. Aku ajak kawan-kawan aku keluar tapi seorang pun tak ada. Aku rasa macam seseorang. Sebab tu aku tanya kenapa. Itu aku tadi cakap. Aku tahu Allah suka hamba dia meminta-minta. Tapi aku ni manusia. Bila diuji bertimpa-timpa dan aku meminta, tapi kadang-kadang aku tak jumpa jawapan. Aku rasa aku seorang. Ibarat macam Allah pun tak ada nak tolong aku. Aku kena uji bukan kecil-kecil, anak. Lepas aku tak baca. Aku sampai aku rasa aku tak hidup sebagai hamba Allah, tapi rasa sebagai hamba manusia. Sebab kiri kanan atau hidup aku buat macam ni, ada yang tak puas hati, aku buat macam ni, tak puas hati. Memang betul hidup bukan nak puaskan hati orang. Tapi kenapa tak ada yang bagus untuk aku? Dan kenapa aku selalu dijadikan kambing hitam atas perbuatan orang lain? And ni dia punya reaction. Ni Allah yang cakap, Atim, bukan orang cakap. Ramai bunuh diri, okey, cuba fikir balik. Tahu ke kehidupan diorang macam mana? Kita tahu, Tin. Sebab yang buat jadi macam tu, aku nak cakap apa, aku tak tahu hubungan diorang dengan Allah macam mana. So, husnuzon, fikirlah pasal diri kita. So kan, kenapa aku cakap agama ni tak boleh relate dengan mental health issue ni? Sebab kau nak mempersoalkan hubungan orang tu dengan Allah. Like, kau kenal ke orang tu dengan hubungan dia dengan Allah? And orang yang kena mental health issue ni, like anxiety, depressed, apa semua ni, bukan orang yang tak solat je tau. Orang yang bernikah pun kena juga benda yang sama. I'm not gonna lie. Kalau korang ada jumpa, kalau korang scroll TikTok, korang ada jumpa ramai gila, like bertutup litup tapi diorang ada mental health issue. So, time tu kau nak mempersoalkan hubungan dia dengan Allah ke? Itu je lah aku mampu cakap. Lagi satu, hubungan dia dengan Allah tu macam ni lah. Dalam ini opinion aku dalam dunia ni, bukan semua orang Islam. So, kau nak cakap orang yang tak beriman dengan Allah tu layak rasa macam tu, layak bunuh diri, diorang memang patut bunuh diri macam tu. Is that what you think? And if kau rasa, halah siapa suruh tak masuk Islam, bla 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 bla, and then jangan mengaku diri kau Islam. Kau yakin ke kau betul-betul kena Islam? Sebab apa yang aku tahu, Islam ni lembut, dia tak keras. Nabi pun, walaupun orang tu buat taik dengan dia, like campak taik, dia still berdakwah. Tapi kenapa umat Islam sekarang like menjatuhkan hukuman yang jatuh teruk? Mungkin lah bila orang yang pro agama dengar statement aku ni, mungkin orang akan macam, oh ni dah liberal. No, it's not liberal. Kalau macam tu, kenapa perlu berdakwah? Bukan ke kita berdakwah untuk macam bagi hidayah and bagi diorang berfikir supaya diorang dapat dengan Islam? Tapi kalau kita dah cakap dengan keras macam, oh sebab hubungan kau dengan Allah, while diorang tak ada hubungan, it seem like kau nak cakap, memang patutlah dia macam tu. Sebab, yelah memang patut. Sebab kau tak beriman dengan Allah. So, pada muka. So, just go die. Go to hell lah macam tu. So, if that is what you say and what you think, then I'm shame. Kau dilahirkan Islam. You shouldn't live sebagai Islam. Sebab kau punya humanity and kau punya sense tak ada. Sebab Islam penuh dengan common sense. Tapi, kau betul Islam ke? Jangan disebabkan kau tak diuji. Macam mana orang-orang yang ada mental health issue ni diuji, kau boleh just macam, oh ini mesti sebab iman tak kuat. Ni mesti sebab kau tak jaga hubungan kau dengan Allah ni. Kau macam ni, kau macam tu, kau macam ni, kau macam tu. You better shut up. Korang tak layak pun untuk bercakap tentang Islam sebenarnya.
Even though korang betul-betul tutup, if that is your mind, then just, kalau orang macam korang zaman Nabi, then Islam tak maju. That is why kenapa korang dilahirkan zaman Dajjal. And then dia cakap dekat aku, ikhlas ke hang sembayang? Ke hang ikhlas hang sembayang semata-mata nak minta bantuan daripada Allah? Tak malu ke sebagai hamba nak suruh apa ni, mana ke? Tak malu ke sebagai hamba kita memaksa Tuhan kita untuk buat sesuatu sesuai apa yang kita minta? Tak malu ke kita bila buat semua ibadat tu hanya semata nak harapkan sesuatu, dan bila Allah always tolong agak-agak ke mana kita? Cari lagi tak? Merayu lagi tak? Lapar lagi tak? Dan pertolongan Allah. Kita ni hidup sentiasa diuji. And solat tu, yelah, solat tu satu benda yang wajib. Betul tak? Siapa yang sembahyang tak berdoa? Yang tak meminta? Like everyday kau meminta, betul tak? I mean like, yelah, sometimes kita manusia kan, kita tak pernah cukup, betul tak? So kita sentiasa meminta-minta. Oh ya Allah, walaupun contohlah gaji dah 1,000, ya Allah kalau boleh bagilah aku gaji naiklah jadi 1,500. Bila dah 1,500 naik lagi, betul tak? And apa yang menyebabkan kau rasa ni? Kita memaksa. Listen here, sometimes people tak memaksa, cuma macam aku, bila kita terlampau terdesak, macam I got no way out, tolonglah tunjuk. Ibarat macam kau terperangkap dalam bilik, tolonglah tunjuk jalan keluar, tolonglah merayu apa semua, but there's still no. Macam tu kau akan mempersoalkan, why? Mana? Betul tak? Selagi kau cakap kat situ, even kau dengar sesama, kat mana? Betul tak? Sebab kita terdesak time tu. Sebab tu lah ada orang pilih untuk bunuh diri. Faham tak? Aku tak tahu lah apa yang aku cakap ni betul ke tak, tapi ini macam just opinion aku. Kalau tak betul, korang boleh komen and betulkan kat bawah. Tapi apa yang aku cuba nak cakap, kita orang tak salahkan Allah, kita orang tak marah dengan Allah, tak. Kita orang jadi macam ni pun sebab lidah manusia. Manusia punya lidah. And kita orang just tanya, kenapa kita orang kena diuji macam ni? Bukannya kita orang mempersoalkan. Kita orang tak mempersoalkan. Just like, why? Korang pun mestilah macam, kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa? Aduh, kalau macam ni, mesti macam ni. Mesti pula kalau korang tak pernah cakap macam tu, betul tak? Sama lah, just macam aku, sorry if you watch this, but this is the last time I talk about my problem with you. No more. Sebab, no. Kau merosakkan lagi aku punya mental. So, no. It's a big no. Sebab, yelah, time tu aku macam, like, aku tanya. Kalau kau tak ada jawapan, then just cakap tak ada jawapan. Ataupun kau macam, kau mendengar, aku faham. Don't say, aku faham. Okay, macam ni. Jangan pernah cakap, oh, aku lagi teruk. Don't ever say that. Kau just cakap, oh, macam ni. Macam ni. Okay, aku dengar. Kalau kau tak boleh bagi nasihat yang, satu lagi nak bernasihat, bagi nasihat yang positif lah. Jangan kau layak ke? Kau buat everyone rasa macam kau buat aku, time tu, bila aku baca message ni, aku rasa, aku tak layak. Aku like, yelah, aku tak ada siapa. Aku nak luar pun tak ada tempat. Like, everyone tinggalkan aku. And even Allah pun tinggalkan aku. I'm sorry for saying this. Tak, tapi don't worry, I still solat, I still pray, I still baca Al-Quran, I still berzikir. Don't worry about that. But that time aku rasa, Allah pun tinggalkan aku. Sama. Yelah, disebabkan korang beruntung sikit lah. Korang tak, kalau selagi korang tak diuji tahap korang nak rasa macam nak bunuh diri tu, kalau stres belajar tu, belum cukup. Tapi kalau sampai
korang tak diuji sampai tahap korang dah pegang pisau and torih tangan korang untuk hilangkan rasa beban yang kau rasa tu, then don't ever talk tentang orang tu punya hubungan dengan Allah ke apa. Sebab betul ke kau diuji seberat itu? Kau tak diuji seberat itu. Kau tak diuji level kita orang. So don't ever macam, oh sebab kau tak solat, layak ke kau cakap macam ni? Kau ni ikhlas tak ikhlas? Kau hubungan kau dengan Allah. If you say that, why don't kita tutup je pusat psikologi hospital bahagia, just hantar orang-orang gila ke sekolah-sekolah pondok supaya diorang boleh dekatkan diri diorang dengan Tuhan dan menjadi normal balik. Apa kata kita buat macam tu? So, but don't worry, now aku slowly stabil. How? Biarlah aku tahu, aku je yang tahu, but aku slowly stabil and motivatedly lah, macam aku dapat motivation and slowly stabil. So yeah, aku just minta korang doakan kesihatan mental aku, semoga no more. Biar jadi last. No more self harm, no more. No more suicide thought, no more. And yeah, aku malam tu, masa aku down tu, aku ada call hospital tau. Macam, tolonglah bagi saya cakap dengan siapa-siapa yang tolonglah saya betul-betul telah hidup. Aku macam tu. Saya betul-betul putus asa. Tolonglah macam tu. Saya tak nak mati lagi, tapi tolonglah, saya betul-betul perlukan bantuan. Aku macam tu. Tolonglah, tolong. Aku macam tu. Aku merayu time tu. Aku call and aku merayu like, tolonglah macam tu. Saya betul-betul perlukan bantuan. And kau tahu tak apa orang hospital cakap? Kau ni kenapa? Apa masalah awak ni? Sampai tak nak hidup ni? And aku terus end call. And if you watch this, whoever yang angkat ni, thank you. You make me feel like aku macam betul-betul tak ada harga kat atas dunia ni. And to be honest, apa yang aku rasa macam motivate aku is YouTube. Jumlah macam subscriber aku naik. And then yelah, watch view aku naik, watch time aku naik. Dia buat aku rasa macam, okay, I can do this. Okay, keep on going. So whoever yang tengok video ni, thank you so much, really motivate me. And for those yang send DMs, thank you. Semoga Allah balas jasa baik korang. Okay, so itu je kot. Bye bye.